Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Illahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khassatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang saya hormati para pegawai, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Tengku Ampuan Afzan Bandar Satelit Muazzam Shah. Seterusnya yang diraikan anak-anak yang bakal menghadapi peperiksaan SPM. Tajuk yang akan kita bincangkan pada kesempatan malam ini bersempena dengan saudara-saudari yang bakal menghadapi peperiksaan pada 22 hari bulan Februari nanti, bertajuk Anda Berhak untuk Cemerlang. Cemerlang dalam bidang keilmuan adalah perkara yang sangat mulia. Ini kerana orang yang cemerlang dalam bidang ilmu itu jauh lebih hebat nilainya berbanding kita cemerlang dalam hal-hal lain. Cemerlang dalam sukan bagus, cemerlang dalam bakat-bakat tertentu bagus, tapi cemerlang dalam ilmu itu jauh lebih bagus. Kerana dalam Al-Quran, perkataan ilmu diulang-ulang sebanyak 105 kali. Lebih banyak dari kalimat ad-din ataupun agama. Perkataan ilmu diulang-ulang sebanyak 105 kali berbanding dengan perkataan ilmu hanya diulang sebanyak 103 kali. Kalau dikira sekali dengan kata jadian ataupun derivatif, perkataan ilmu disebut tidak kurang daripada 744 kali. Dalam bentuk alima, ya'lamu, i'lam, yu'lam, alim, ma'lum, alamin, alam, a'lam, ulama, alam. Itu kalau dicampur-campur 744 kali. Dan perkataan yang paling banyak disebut adalah a'lam, iaitu sebanyak 449 kali. Sebab itu saudara, wahyu yang pertama adalah Iqra, tentang kecemerlangan dari sudut ilmu. Kerana Iqra adalah salah satu mekanisme mendapat ilmu. Dan bagi kita pula orang Islam, umumnya pagi-pagi kita sudah berdoa di dalam salat subuh, Allahumma hadina fi man hadayat. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk dan hidayat. Artinya pagi-pagi lagi kita sudah bermohon supaya Allah menjauhkan kita daripada jadi orang bodoh. Sebab itu cemerlang dalam ilmu bukannya pilihan. Ianya adalah suatu pertanggungjawaban dan kewajipan. Seorang bijak pernah berkata, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan iman hidup jadi terarah. Namun untuk cemerlang di dalam sebuah ujian, peperiksaan atau dalam perkiraan ilmu ini bukannya senang. Kerana kalau dalam satu-satu pertandingan ataupun ujian, bagi orang-orang yang ingin melepasi daripada ujian itu, dia perlu memiliki mental juara. Tanpa memiliki mental juara ataupun mental champion, dia takkan boleh memenangi apa juga ujian atau pertandingan. Sebab itu pengaruh mental juara ini boleh kita lihat memang dalam pertandingan-pertandingan, dalam sepak misalnya,
Apa formula nak menjadi champion ataupun juara dalam pertandingan bola sepak? Bukti banyak menunjukkan bahawa banyak pasukan bola sepak yang bertabur bintang-bintang. Mana semua yang main dengan pasukan ini semuanya star. Mereka memiliki fasiliti latihan terbaik. Mereka ada jurulatih terbaik. Ada taktikal terbaik. Ada pemain-pemain terbaik. Tapi belum tentu mereka boleh menjadi juara. Sebab untuk menjadi juara, sebuah pasukan itu memerlukan satu modal paling besar, iaitu motivasi. Memerlukan kepada dorongan supaya ada mental juara. Sebab itulah mana-mana pasukan, kalau dia adalah tuan rumah, kebiasaannya pasukan tuan rumah memiliki peluang untuk menang lebih cerah berbanding pasukan visitor kerana bermain di tempat sendiri ada support, ada dorongan, ada motivasi daripada penonton tempatan. Kerana sokongan ini membentuk jiwa kita dan minda kita untuk menjadi juara. Sebab itu membentuk minda juara ini sangat mustahak. Khususnya kepada adik-adik yang bakal nak menduduki ujian dan peperiksaan pada minggu hadapan. Soalnya bagaimana kita nak mempunyai corak pemikiran sebagai juara? Pertama, adik-adik, saudara-saudari perlu berani mengambil risiko. Melakukan perkara-perkara yang luar daripada kebiasaan untuk mencipta kejayaan dan menjadi juara. Dalam bahasa yang mudah, perlu ada keberanian. Keberanian untuk berubah. Keberanian untuk berkorban. Kerana tanpa sifat berani, manusia tidak akan ke mana-mana. Kata Al-Mutanabbi, seorang sastrawan Arab, katanya orang berani mati hanya satu kali saja. Tapi orang penakut mati beribu-ribu-ribu kali. Maka dalam menghadapi peperiksaan sebesar SPM pada minggu hadapan ini, tanamkan dalam jiwa, jangan takut. Ini mental juara. Jangan takut. Pergi jawab peperiksaan. Bukannya suruh pergi swab test, korek hidung. Suruh jawab peperiksaan. Maka apa yang kita nak bimbangkan? Sebab itu sifat berani ini mustahak. Kata Grace Hopper, dia ni seorang Navy, kelasi kapal laut Amerika. Dia orang perempuan. Katanya a ship in a port is safe. Kapal kalau duduk parking di pelabuhan, memang kapal itu selamat. But that is not what ships are built for. Tapi ingat, kapal dicipta bukan untuk parking. Sail out to sea. Keluarlah wahai kapal, pergi ke tengah laut and do new things. Dan buatlah perkara-perkara baru. Sebuah kapal memang indah kalau parking di pelabuhan. Besar, gagah. Tapi kapal bukan dicipta untuk berada di pelabuhan. Sebuah kapal akan lebih bermakna dan bernilai kalau dia berada di tengah-tengah samudera luas. Mengharungi lautan, menghadapi terjangan ombak, melewati rintangan badai. Tapi kenapa kapal ini tidak berani pergi ke tengah laut? Kerana tak berani, takut, pengecut. Sebab itu adik-adik sekalian, jangan takut menghadapi ujian ini. Teruskan. Itulah umpama kapal-kapal itu yang dicipta bukan untuk parking. Dia pergi ke jeti Tanjung Gemuk, tengok feri cantik-cantik. Itu orang pun puji, wah cantik feri sini kapal. Hei, feri kapal bukan dicipta untuk dipuji kecantikannya di tepi pelabuhan. Tapi dicipta untuk berada di tengah lautan sana. Teruskan perjuangan. Kata orang cerdik pandai, kalau kita mengambil risiko, kita mungkin akan gagal. Kalau kita tidak mahu mengambil risiko, kita confirm akan gagal. Kerana risiko terbesar dalam kehidupan adalah tidak melakukan apa-apa pun. Jangan takut, jalan saja. Bukan suruh jolok hidung, suruh jawab periksa saja. Yang nombor 1, mental juara. Mental juara. Yang kedua,
Mental juara ini adalah orang yang sentiasa ada semangat, ada passion. Ramai adik-adik ni kita tengok, takut sebab patutnya tahun lepas dah periksa ni musim datang kuman entah benda-benda ni penyakit gedebang. Tolak pula. Hari ni kejap sekolah, kejap dak belajar dengan komputer dah rabun-rabun mata tak tahulah ustaz nak dapat cemerlang ke tidak. Ini cakap orang tidak semangat. Sebab itu orang tua-tua berpesan, hidup di dunia penuh cabaran. Patah semangat, binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak. Hilang semangat, maruah tercampak. Hidup di dunia banyak masalah. Lemah semangat, hidup kan susah. Bila semangat sudah layu, masuk gelanggang mendapat malu. Bila semangat sudah padam, ke darat sesat, ke laut karam. Bila semangat sudah melemah, duduk berunding, patahlah lidah. Bila semangat sudah hilang, alamat hidup diperhamba orang. Bila semangat sudah patah, sebarang kerja takkan menyudah. Bila semangat sudah menipih, tuah tercampak, maruah terhakis. Bila orang kehilangan semangat, hidupnya itu bagaikan mayat. Bila semangat sudah lari daripada hidup, lebih baik pergi mati. Tapi bila semangat kukuh, kuat dan kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Bila semangat sudah mengkobar, menghadapi musuh tidaklah gentar. Bila semangat sudah menyala, sebarang kerja takkan tergendala. Bila semangat sudah menggebu, dicampak, dicabar, tidak akan layu. Ingat adik-adik sekalian. Periksa minggu depan. Semangat! Berpendirian teguh. Duduk tegak amatlah kukuh. Diterpa ribut tidak akan roboh. Pendirian teguh dada pun penuh. Ditipu daya takkan terkecoh. Pendirian tegas gagah berani. Taat sumpah pegang janji. Ini baru anak jantan. Takut apa dengan periksa? Jangan takut. Teruskan. Teruskan. Periksa SPM ni tak adalah nak kata senang. Tidak. Susah pun tidak. Dia biasa-biasa saja. Orang je menakut-nakut kita kata, oh ini masa depan awak. Tak. Masa depan kita Allah Ta'ala yang menentukan. Cuma kita ujian ni sebagai bukti kepada kesungguhan kita selama ini. Dan niat kita nak bagi gembira mak ayah kita. Besar pahalanya. Jadi jangan takut, teruskan. Selepas SPM ni ada lagi periksaan lain yang jauh lebih susah. Periksa driving school pun susah, mana ada senang dalam dunia ni. Tak ada yang senang. Tak ada yang senang. Ini tahanlah peringkat SPM. So ambil degree lain pula. So ambil advanced diploma lain. Ambil master lagi, lain lagi. Ambil PhD lagi, susah. Hidup ni itu cabaran ujian supaya kita rasa seronok dalam kehidupan. Kita rasa puas hati dengan pencapaian kita. Jangan takut, jalan saja. Itu adik-adik sekalian, saudara-saudari. Saya selalu berpesan. Dalam nak mencipta kecemerlangan, kita kena ingat. Kecemerlangan ini, IQ kita sekadar 20%. 20%. Lagi 80% adalah EQ, Emotional Quotient, Index Emotional. Macam mana adik-adik sekalian ada kebolehan untuk kontrol perasaan, emosi-emosi negatif ini kita nak keluarkan, kita nak pergi positif. Be positive, test negatif. Itu kena ingat. Be positive, test negatif. Ini untuk COVID-19, test negatif. Tapi mental, think positif. Macam mana kita nak buang sifat penakut, tak ada semangat, nak pergi kepada sabar, tabah, tekun. Macam mana? Sebab itu ramai anak-anak murid sekarang kita lihat. Dia ramai yang rasa pandai. Tapi tak pandai merasa. Ini masalah. Mati jiwa. Dia mampu di mana otak tapi tiada watak. Nak kata K-pop. Tidak nak kata. Tak tahulah benda. Most students live their life not by design but by default. Dia tidak menentukan haluan hidup dia sendiri. Sebab selalu banyak bimbang dan macam-macam.
Jadi mental juara, jangan takut. Lasah saja. Apa nak jadi, jadilah. Kita orang Pantai Timur. Kita berapa lama kita hidup dalam keadaan diuji dan macam-macam. Ni adik-adik Muazzam ni, nenek moyang kita datang ke Muazzam. Dulu Muazzam tu hutan belantara. Ada rimau gajah dulu. Tapi nenek moyang kita datang, tebas semua jadi bandar. Muazzam Shah. Jadi satelit. Dulu kampung Ibam, kampung dalam-dalam sana. Tapi mereka ni ada mentaliti juara. Nak mikir untuk adik-adik sekalian. Cipta masa depan yang baik. Jangan pula anak cucu pula jadi penakut. Tak berani. Bukan suruh pergi ke hutan. Suruh jawab periksa je minggu depan. Tapi jawab dengan terbaik. Ini mental yang ketiga. Mental juara. Yang ketiga, seorang yang bermental juara, dia berjaya menguasai minda dia. Dia berjaya menguasai pemikiran dia. Sebab itu saya ulang, please think positif, test negatif. Mesti banyak fikir positif. Sikit-sikit menangis, sikit-sikit menangis. Berhenti je lah jadi orang. Menangis yang malah nak periksa takut. Bukan suruh cek COVID. Suruh periksa. Periksa. Malu kita bila tengok haiwan di sekeliling kita. Yang mana mereka ni jauh lebih daif daripada kita. Tapi mereka meneruskan kehidupan tanpa rasa kekecewaan. Cuba tengok burung. Tiap-tiap pagi burung berkicau pukul 4.30, 5.30 pagi. Kui. Terbang mencari rezeki. Ada masa mereka balik waktu petang tak bawa makanan. Ada masa balik bawa makan sikit. Ada masa tak ada makanan langsung. Tapi pernahkah kita tengok ada burung kecewa kelang kabut gabra? Tak pernah. Pernah tengok ada burung bunuh diri? Terbang laju-laju? Langgar Unitem Muazzam? Tak pernah. Tak pernah. Bahkan tiap-tiap pagi burung-burung berkicauan riang seolah-olah tidak ada masalah. Menyanyi happy. Kuik menyanyi. Padahal dia nak makan apa pun dia tak tahu hari itu. Nak makan apa dia tak tahu. Tapi kita baru nak periksa minggu depan. Kalau kesal. Nak bunuh diri lah. Nak terjun bangunan. Mana lori balok. Terjun bawah lori balok. Ini apa pemikiran begini. Ini mental juara. Ada yang lebih teruk daripada burung. Ada satu haiwan. Cacing. Cacing ni saya gelarkan OKU total. Cacing ni dia tidak ada kelayakan untuk survive pun. Apa sebab? Cacing dia tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada mata, tak ada telinga. Dari segi survival hidup, dia tak layak pun untuk survive. Tapi pernahkah saudara-saudari melihat ada cacing bunuh diri? Pernah tengok ada cacing bunuh diri? Never. Bahkan gemuk-gemuk dia duduk dalam tanah. Gemuk-gemuk dia duduk dalam tanah. Tapi kita la ilaha illallah. Macam mana ni? Belajar tak cukup, tak berapa faham cikgu mengajar. We do the best. God do the rest. Kita dah buat yang terbaik. Pergi sekolah, kejap balik, kejap hantar korek hidung, suruh macam-macam. Allah uji. We do the best. Kita dah buat yang terbaik. Selebihnya, ya Allah, bantu aku. Yang menzalang do the best pun tidak. Nak doa banyak, tak ada. Tak layan di Tuhan. Do the best. Buat yang terbaik. Jangan takut. Malu dengan cacing saja. Dah saya ni tak study lagi. Pandai-pandai lah awak ada lagi seminggu dua ni. Bacalah buku mana sempat. Dia minggu pertama tu kalau tengok jadual tak adalah membunuh sangat. Jadualnya hari pertama bahasa Melayu gitu kan. Takkanlah ni dalam ni ada orang putih pula menengok siaran kita ni tak ada bahasa Melayu. Minggu kedua itu ada sikit susah lah. Takutlah. Bismillah. Itu yang ketiga. Yang keempat. Mental juara ini. Mereka tidak kenal fed up.
tidak kenal putus asa. Never. Never surrender. Mereka komit untuk berjaya sampai ke akhir garisan. Apa nak jadi, jadilah. Berhenti, tidak sekali-kali. Kadang-kadang saudara-saudari sekalian, kita ni underestimate kita punya kemampuan. Kita kata tak boleh buat lah, susah lah, kita orang ni lain lah, kita memang bala betul lah ustaz. Kita orang punya batch ni tak tahulah apa, nak kiamat ni, kita orang, tengok orang lain okey ambil SPM ni. Gini, ada orang tanya apa amalan yang buat untuk akhir ni. Amalan berani je, tak ada dah nak membaca apa, seminggu lagi. Berani je, bismillah. Jangan putus asa. Sebab orang yang berputus asa, dia tidak ada mental juara. Kenapa orang cepat putus asa? Sebab kadang-kadang dia underestimate dia punya kemampuan. Dia kata saya ni lemah, saya ni gini, tuition tak sempat banyak, belajar online. Dia memandang rendah kepada kemampuan diri dia sendiri. Ada satu kisah. Di Switzerland ada seorang pembuat jam. Dia buat jam. Dia Switzerland ni terkenal lah. Kalau jam Swiss ni, Swiss watch ni memang makruf lah, masyhur. Ada satu hari pembuat jam ni dia buat custom made punya jam yang orang lain dalam dunia tak ada. Satu tu je dia buat handmade punya. Lepas dia siap jam tu cantik, dia bercakap dengan jam. Ni cerita dongeng. Dia bercakap dengan jam. Wahai jam, sanggupkah kamu berdetik sebanyak 31,104,000 kali setahun? Dia tanya kepada jam. Jam ni pun menjawab. Berapa banyak tuan? 31,104,000 kali setahun? Wow, tak boleh tuan. Matilah saya ni macam. Juta-juta tuan. Saya bukannya besar, saya kecil saja. Tuan agaklah kalau nak suruh pun. Tuan dia ni orang baik. Okey, kita turunkan KPI sikit lah. Boleh tak kamu berdetik 86,400 kali sehari? Sehari 86,400 kali. Kata laki-laki ni, jam ini, oh tak boleh tuan, 86,400 ni banyak sangat tuan. Okeylah, bolehkah kamu berdetik 3,600 kali setiap jam? Maka jawab jam ini, banyak tuan. Setiap jam 3,600 kali. Tak boleh, no way, no road, tak boleh, saya tak boleh buat. Tak apalah, kalau begitu, wahai jam, bolehkah kamu berdetik sekali saja setiap saat? Tak, 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 tak. Sekali je setiap second. Jawab jam itu okey tuan. Kalau sekali setiap saat, saya boleh buat. Kalau nak detik 3,600 kali setiap jam, patah jarum saya halus tuan. Maka apakah yang telah berlaku? Jam ini berdetik setiap saat sekali dan tanpa dia sedar. Dalam setahun dia telah berdetik sebanyak 31,104,000 kali setahun tanpa dia sedar. Saudara saya sekalian, apa pelajaran cerita ini? Pelajarannya adalah jangan putus asa. Jangan underestimate kita punya kemampuan. Jalan saja. Tak payah banding dengan senior kita lah. Dia semua rezeki lah. Itu semua beranak bulan purnama semua. Zaman kita zaman lain. Zaman kita zaman kenangan lagi 10 tahun. Artinya kalau satu hari esok ada orang gagal dalam kehidupan, kita boleh beritahu dia, engkau punya susah, tak susah macam aku, engkau tahu. Aku dulu SPM 2020, ambil exam 2021, don't play. Lagi susah daripada engkau. Keluar sekolah, masuk sekolah, korek hidung, korek tekak, macam-macam. Sekadar ini akan menyebabkan kita rasa semangat dalam kehidupan. Benar seperti yang disebut oleh salah seorang satu komentar yang diberikan oleh penonton kita tadi. Ada satu orang pencipta daripada barat namanya Thomas Alva Edison, yang mana dia ni semasa kecil dia diserang demam cacar yang telah menyebabkan dia kehilangan pendengaran, cacat pendengaran.
Tapi adakah dia memandang rendah kepada kehidupan dia? Adakah dia merasa lemah, fed up, pergilah Jabatan Kebajikan minta kad OKU sajalah, menjadi asnaf saja? Oh tidak. Dia tidak merasakan itu satu kelemahan, tetapi dia keluar daripada kesusahan mencipta kejayaan. Tahun 1879, Thomas Alva Edison telah mencipta mentol lampu. Dan bukanlah dia buat hari ini, siap turun hari ini. Tidak. Mentol lampu ini dia buat dan dia test sebanyak 9,999 kali. Dia buat eksperimen. Cuba lagi, cuba lagi, cuba lagi. Tapi 9,999 kali dia test, semuanya gagal. Dia kecewa? No. Kali yang ke-10,000. Cobaannya yang ke-10,000. Barulah mentol itu menyala. Dan bukan setakat mentol. Thomas Edison juga hari ini memegang 1093 hak cipta yang telah dipatenkan atas nama beliau. Jangan pandang rendah kepada kemampuan kita. Itu juga saudara tadi kita menyebutkan tentang Beethoven. Ludwig van Beethoven. Seorang maestro muzik terkenal. Tahun 1798 pendengarannya merosot. Bayangkan ahli muzik, telinga tak boleh dengar. Apa nak cari makan? Muzik pakai dengar. Tak nampak tak apa. Tapi bila telinga dah tak boleh dengar, logiknya dia berhenti sajalah jadi orang. Bunuh diri sajalah. Tapi adakah itu berlaku? Tidak. Dia tidak kecewa. Dia teruskan saja berkarya hingga melahirkan karya masterpiece yang terkenal sampai sekarang. Symphonia Eroica, Symphony No. 3 in E flat major. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Itu selebihnya YouTube lah sendiri. Itu adik-adik sekalian. Jangan underestimate kita punya kemampuan. Hari itu saya jumpa ada satu orang. Ayah, dia cerita hal anak dia. Dia kata anak kawan ni sedih. SPM tahun ni, tahun 2020, anjak ke 2021. Jadi segala preparation dia, tuition dia, latih tubi yang dia buat, semua terganggu. Dia dah downgrade dia punya cita-cita. Mula-mula cita-cita dia yang pertama, dia science stream. Dia orang science stream. Mula-mula dia cerita anak dia cita-cita habis SPM nak buat medik. MBBS. Nak buat bidang perubatan. Tapi bila dah kelas tak pergi, mak tak boleh masuk dan macam-macam lagi, turun sikit dah cita-cita dia. Jadi apa? Jadi doktor gigi. Doktor juga, dentist. Yang terbaru katanya tak jadi pula lah jadi doktor gigi. Tak jadi pula jadi doktor gigi. Dia nak kerja kerjaan biasa saja. Makin turun makin. Jangan begitu. Gantungkan cita-citamu di tempat paling tinggi supaya tidak dicapai oleh orang lain dan menghempaskannya ke atas lantai. Gantungkan tinggi-tinggi. Jangan downgrade. Ada satu orang pencipta kereta namanya Soichiro Honda. Soichiro Honda tahun 1937 dia bekerja untuk Kiichiro Toyoda atau pengasas kereta Toyota. Dulu Honda kerja dengan Toyota. Honda ni dia supply piston. Satu hari Soichiro Honda beritahu kepada Kiichiro Toyota atau Toyoda, dia kata, bos, saya cadang nak buka kilang kereta macam bos juga. Dah lama kerja kat 10 tahun. Saya ingat saya nak cuba nasib buka kilang. Apa kata Kiichiro Toyoda? Honda, lupa je lah cita-cita kau nak buka kilang. Susah, sakit kepala. Lebih baik engkau supply je piston pada kilang aku ni. Selesai masalah. Dia pelekehkan niat ataupun semangat yang ada pada Soichiro Honda. 10 tahun kemudian tahun 1948, Soichiro Honda berjaya membuka kilang dia sendiri.
Dan di atas kotak-kotak limau, dia bercakap depan pekerja-pekerjanya. 10 tahun yang dulu, aku memasang impian untuk memiliki sebuah kilang. Orang ketawakan aku. Orang pelekehkan aku. Tapi hari ini, Honda akan menjadi pesaing kepada Toyota. Sebab itu sampai sekarang seluruh kereta-kereta Honda, tagline yang akan diletakkan pada kenderaan itu adalah The Power of Dream. Kuasa sebuah impian. Itu adik-adik sekalian. Jangan berhenti bermimpi. Teruskan. Teruskan impian. Nak jadi doktor, teruskan. Pedulikan COVID-19. Bukanlah tak peduli pergi bersalah dengan orang tentu arah. Tak. Jangan anggap dia masalah. Kita ada ujian lagi besar minggu depan. Jangan peduli dengan masalah kecil-kecilan. The power of dream. Kita ada impian besar. Impian nak mengharumkan nama keluarga kita. Impian mengharumkan nama sekolah kita. Impian nak mengharumkan nama daerah kita, negeri kita. Ikalah masalah-masalah yang kecil. Masalah budak-budak sekarang ni mudah sangat jiwa kecil. Mudah sangat susah hati. Tak habis-habis susah hati, susah hati, susah hati. Ni apa cerita nak kahwin pula. 5 tahun tak kat kahwin. Macam-macam ingat kahwin ni. Oh, okey. Berhenti sekolah nak kahwin je lah ya. Ikutlah jantan. Dia nak buat. The power of dream. Nak kahwin. Saudara sekali, saudari sekalian. Masalah orang kita adalah bila timpa dengan masalah, semua kelang kabut. COVID-19 memanglah masalah. Pandemik memang masalah. Tapi jiwa kena besar. Jiwa kena besar. Ada satu orang budak muda. Agaknya dia ni nak ambil SPM juga agaknya. Dia ni serabut. Mikir macam mana lah aku nak sampai impian. Dia nak takut suasana bagai-bagai. Dia merasakan bahawa cabaran, halangan, masalah-masalah yang ada ini telah menghalang dia untuk mencipta atau merealisasikan mimpi-mimpinya. Dia pun berjumpa dengan satu pendeta tuan guru. Wahai tuan guru, boleh tak tolong saya? Apa hal? Saya ni masalah serabut. Nak tolong keluarkan saya daripada masalah. Macam mana tuan guru? Gini, awak pergi ke dapur, ambil segelas air, bawa segenggam kopi. Dia ambil. Dia pun ambil segenggam kopi, bawa segelas air. Masukkan di dalam gelas, kacau. Minum sekarang. Budak ni pun minum. Guguk, oh pahit tuan guru, tak boleh telan. Tuan guru dia senyap. Baik. Pergi ambil segenggam lagi kopi. Dia pun ambil. Bawa pergi kolam depan rumah. Dia pun bawa pergi kolam ada water fountain depan rumah. Campur semua kopi ke dalam. Campur. Kacau. Minum. Dia pun ambil segelas minum. Guguk. Habis segelas. Tok guru senyum. Kata apa pelajaran kamu dapat, wahai anak muda? Tak faham tuan guru. Gini. Betapa besar pun masalah yang kamu hadapi, ianya hanyalah sepahit segenggam kopi saja. Kopi itu, dia akan berbeza rasanya kalau kamu letakkan di tempat yang berbeza. Gelas yang kecil, diletakkan kopi segenggam, pasti pahit, tak boleh minum langsung. Tetapi segenggam kopi, kuantiti yang sama, diletakkan dalam bekas yang besar, tak terasa pahitnya. Apa artinya? Kalau kau ada masalah, jiwa kena besar. Kalau jiwa kau besar, masalah tu akan menjadi kecil. Tetapi kalau jiwa kau kecil, masalah yang tak berapa besar akan terasa besar. Kerana ruang dalam hatimu terlalu sempit. Justru itu wahai anak muda, kalau nak jadi orang yang cemerlang, besarkan jiwa. Jangan besar kepala. Besar kepala lempar dia orang. Besar jiwa. Cita-cita nak jadi doktor. Teruskan. Peduli apa.
Aku nak jadi doktor. Aku nak jadi engineer. Teruskan. Jiwa kena besar. Mungkin adik-adik ni pernah tengok cerita Ultraman. Saya tidaklah hafal semua nama adik-beradik Ultraman ni. Tapi Ultraman ni satu pelajaran yang kita boleh ambil. Ialah Ultraman, masa dia belum jadi Ultraman, dia jadi seorang pejuang yang kecil. Besar-besar kita sajalah. Dia lawan raksasa, dia tembak. Kung, 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 dia tembak. Menang? Tak menang, dia kecil. Macam manakah caranya dia nak menang berlawan dengan raksasa? Orang ini dia kena besarkan diri dia jadi Ultraman. Bila dia sudah besar, sama besar dengan raksasa, baru dah berlawan. Artinya, kalau kita nak berhadapan dengan masalah, jangan perkecilkan masalah. Tapi besarkan jiwa. Supaya kita lebih besar daripada masalah itu. Masalah pandemik, tak cukup bekalan nak jawab. Ini, don't worry. Soalan periksa bukan buat di Amerika, buat di Malaysia aja. Takkanlah orang tu buat soalan nak membunuh. Tak, jangan takut. Positif saja. Positif saja. Lainlah soalan periksa SPM ni dibuat dekat Amerika. Satu kertas buat di Amerika. Kertas dua buat di Venezuela. Kertas ketiga buat di England. Itu susah. Macam orang ambil diploma yang profesional, CJ profesional, ACCA, perakaunan yang tinggi-tinggi. Oh, itu memang international. Itu berhak takut. Ini sama anak beranak buat soalan. Hak nanda pun bukanlah orang Amerika, nanda kertas. Yang meraih jawapan kita ni bukan orang makhluk asing pun. Bukan orang di England, bukan orang di Australia, orang Malaysia aja. Jadi mental mesti mau juara. Jangan susah hati. Dia adik-adik saudara-saudari sekalian, susah hati ni, dia adalah penyakit paling besar dalam dunia. Penyakit yang payah nak diubat. Ada satu kisah yang cerita ini dinisbahkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Orang tanya kepada Sayyidina Ali, wahai tuan, apakah makhluk yang paling gagah sekali di dunia ini? Kata Sayyidina Ali, makhluk yang paling gagah di dunia ini adalah gunung. Paling gagah sekali. Sebab apa dia kata gunung gagah? Sebab gunung ini dia adalah makhluk pasak pada bumi. Bumi ni dia pegang. Dan tidak ramai manusia yang berjaya menakluk gunung. Adik-adik yang di hadapan ni berapa orang pernah panjat gunung? Tak ramai. Tak ramai. Bukit tak habis panjat. Bukit Ibam tak habis panjat. Artinya gunung ni dia legend lah. Tak ada orang yang boleh takluk. Tak ramai orang. Macam bagi kita penggemar hiking ataupun jungle trekking. Ada G7. 7 gunung wajib yang kita kena panjat untuk nak menunjukkan kita ni telah pun sampai kepada tahap pemanjat gunung sejati. Pertama, dia gunung 7. G7 ni, banyak gunung tu di belah Pahang, Perak, Kelantan. Pertama, Gunung Tahan. Yang kedua, Gunung Camah. Gunung Camah ni di Kelantan. Yang ketiga, Gunung Luspat. Ni sepadan, border Kelantan, Perak. Yang keempat, Gunung Yong Yak. Ni dekat dengan border Kelantan, Perak juga. Yang kelima, Gunung Korbu. Duduk di Perak. Yang keenam, Gunung Gayung. Duduk di Perak. Dan yang ketujuh, Gunung Yong Bla. Yong Bla ni dekat sepadan Kelantan, Perak. Tinggi 2,181 meter. Sebab itu, bukan senang nak memanjat gunung. Jadi kata Sayyidina Ali, benda yang paling gagah sekali gunung. Orang tanya pada dia, ada tak lebih gagah daripada gunung? Ada, kata dia. Benda apa yang lagi gagah pada gunung? Yang lebih gagah pada gunung, besi. Kenapa besi gagah? Sebab besi, walaupun gunung tu ganas dah kuat, dia sodok saja runtuh gunung. Kan bulldozer buat daripada besi. Kita duduk Muazzam kerak lah nampak dozer, lori apa semua. Jadi dia kata dia sodok semua rata gunung. Jadi ganas lagi lah besi. Orang tanya Sayyidina Ali lagi, benda apa yang lebih ganas pada besi? Ada katanya. Benda yang lebih ganas pada besi, api. Apa sebab? Kerana api ni dia boleh mencairkan besi. Memang betul. Api ni kalau oxyacetylene welding, dia kalau dia punya kepanasan api dia ataupun flame oksigen dia ni
boleh mencecah 3,500 darjah Celsius. Dan besi dia akan cair pada paras suhu 1,500 darjah Celsius. Itu hebatnya. Api boleh cairkan besi. Orang tanya lagi Sayyidina Ali, apa yang lagi gagah daripada api? Jawab Sayyidina Ali, yang lagi gagah daripada api, air. Api ganas macam mana pun, siram dia air, berasak je lah tinggalnya. Asap je lah tinggalnya. Sebab itu air ni, don't play. Kita kena ada sifat air. Air ni walaupun nampak lembut, tapi dia brutal dan ganas. Itu jauh lebih baik daripada orang nampak brutal tapi dalam hati ada taman, tak guna. Air ni nampak lembut tapi dalam brutal. Ada satu kajian daripada University Corporation for Atmospheric Research, UCAR. Dia kaji tentang fenomena bencana alam di seluruh dunia. Dia buat kajian, apakah bencana alam yang paling membunuh di dunia? Ribut taufan, puting beliung, banjir, kemarau, macam-macam. Dia punya finding mendapati bencana yang paling membunuh berbanding bencana lain adalah banjir. Dan banjir itu air. Di Amerika saja 100 orang mati setahun kerana banjir berbanding bencana lain. Kita dipaham baru ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa orang yang terkorban mangsa banjir? 2-3 orang. Sebab itu air ni walaupun dia lembut tapi dia ganas. Sebab itu kita duk muazzam selalu putus jalan kerana air. Jangan sangka kereta kita begitu gagah untuk mengedah air banjir. Apa sebab? Bagi kenderaan biasa, kenderaan sedan, hanya memerlukan 12 inci air saja untuk mengapungkan kereta dan seterusnya menghanyutkan kereta kita. 12 inci ni 30 cm kurang lebih. Mana air paras lutut saja dah boleh hanyutkan satu kereta. Kalau ayah kita pakai 4x4, kereta monster, Hilux lah macam-macam, kereta besar hanya memerlukan 18 hingga 24 inci air saja untuk monster kesayangan ayah kita itu diapungkan dan seterusnya dihanyutkan. Maknanya 24 inci ni adalah 60 cm. 60 cm ni lebih kurang sampai paras peha orang dewasa sini. Air kuat. Air, don't play. Orang tanya lagi kepada Ali, ada tak lebih gagah lagi daripada air? Ada, kata Ali. Apa benda? Awan. Berapa awan gagah, nampak lembut? Don't play. Setiap saat 16 juta tan air diwapkan daripada bumi. Dan dalam setahun 513 juta tan air ni dikitarkan balik. Ya, awan. Ada tak lebih gagah pada awan? Ada. Benda apa? Angin yang tolak awan. Ada tak lebih ganas lagi daripada angin? Ada. Kenapa? Matahari. Ada tak lebih ganas lagi daripada matahari? Ada, manusia. Ada tak lebih hebat lagi daripada manusia? Jawab Ali, ada. Apakah yang lebih kuat lagi daripada manusia? Yang lebih kuat pada manusia adalah mengantuk. Ni adik-adik ni ada yang dah mengantuk dah agak. Belum pukul 9 lagi 10 minit. Pukul 9. Buruk dah mata. Merah-merah mata macam belantu raya. Apa sebab? Mengantuk. Padahal kita very athletic. Selalu bersukan, jogging, bawa basikal 10 kilo panjat gunung. Sangat sihat. Tapi kalau sudah mengantuk, hilang sadu kita. Perut getul-getul, lengan getul-getul. Kalau dah mengantuk, terus buruk muka. Mengantuk ini sangat berkuasa. Lepas itu kalau kita driving, Kuantan, Muazzam, Kuantan, Kuala Lumpur, mana-mana. Kalau mengantuk, berhenti je lah tepi jalan. Tak boleh buat gagah. Kerana mengantuk tu gagah lagi. Gagah lagi mengantuk. Minumlah kopi, cak apa pun. Kalau nak ngantuk, tidur je lah. Nanti dia panggil micro sleep, lagi susah. Lagi susah. Orang tanya Sayyidina Ali, ada tak lebih gagah lagi daripada mengantuk? Ada. Ada. Apakah yang lebih bahaya daripada mengantuk? Kata Sayyidina Ali, yang lebih bahaya daripada mengantuk dan mematahkan mengantuk adalah duka cita, susah hati, risau tak tentu arah. Jangan. Adik sekalian, menghadapi ujian ini, jangan kita rasa susah hati. Dan memang susah hati ni dia boleh menghilangkan mengantuk. Katalah kita mengantuk sangat.
Ngantuk malam tadi layan tengok Netflix habis 8 siri. 8 season kita tengok. Oh, ngantuk sangat dah. Malam ni suruh pula mak tengok pula ceramah Masjid Tengku Ampuan Hafzan Bandar Satelit Nganjuk. Duduklah depan PC, depan telefon. Ngantuk-ngantuk mata. Tiba-tiba dapat mesej. Mesej mengatakan peperiksaan SPM tak jadi 22 hari bulan. Peperiksaan SPM akan dilaksanakan pada hari Jumaat ini dan semua pelajar dikendaki swab test jolok lubang hidung hari Rabu. Apa perasaan adik-adik? Hak tadi ngantuk lele, hilang ngantuk. Allah, jolok hidung lagi pula dah. Korek hidung lagi dah. Allah, periksa hari Jumaat pula dah. Hilang mengantuk. Padahal tadi mengantuk sangat nak terkeluar di biji matanya. Tetapi itulah Sayyidina Ali nak tunjukkan mengantuk itu gagah. Tapi susah hati lebih gagah daripada mengantuk. Sebab itu kepada adik-adik sekalian, don't worry, be happy. Teruskan saja langkah menuju ke Dewan Peperiksaan nanti. Saya percaya ramai kalangan adik-adik dah pun buat persediaan dari segi studinya, dari segi nota-notanya. Buatlah apa yang patut untuk kita dapat menjawab dengan cara yang terbaik. Sudah pasti ada doa-doa yang dipanjatkan oleh orang di sekeliling kita. Ibu bapa kita, guru-guru pun tak henti-henti berdoa kepada kita. Yang penting kita itu sendiri mestilah memanjatkan doa. Cuma yang penting, kalau ditakdirkan tidak berjaya nanti. Mana tidak berjaya bukanlah gagal terus. Bukanlah gagal terus. Tidak secemerlang yang disangkakan. Mungkin tahun 2020 BC kita target jadi doktor misalnya. BC ni before COVID lah. Jadi sekarang ni 2020 after COVID ni kita downgrade sikit kita punya cita-cita. Tapi tidak gagal. Tidak gagal. Cuma tidak seperti yang diharapkan. Kalau andai kata tak dapat seperti yang diharapkan, don't worry. The real champion, they always enjoy the process. Seorang champion yang sejati, mereka sentiasa seronok. Bukan dengan result, tapi proses. Success is a journey, not a destination. The doing is often more important than the outcome. Ini pegang juga. Kejayaan ini kadang-kadang bukannya result. It's not a destination. Tapi the process, the doing is often more important. Bagaimana kita menghadapi pahit manis tahun 2020 BC, before COVID, dengan 2020 AC, after COVID. Ini jadi kenangan kita 10, 20, 30 tahun lagi. Jadi kenangan. Oh, aku dulu nak pressure. Datang pula menantang COVID ni. Aduh, tapi Allah. Sabar. Jadi, kita berjaya, kita akan rasa lebih seronok lagi. Kita akan jadi lebih seronok lagi. Kadang-kadang ada orang tertentu, dia bukan kisah sangat result dia. Result dia tak best, tak apa. Tapi dia janji dia dapat melalui proses ni dengan penuh kenikmatan dan keseronokan. Sebagai contohlah, orang kalau peminat sejati bola sepak, dia akan berusaha datang ke stadium Darul Makmur, duduk di kursi atau seat yang paling strategi sekali, ada paling sesuai sekali. Mana takkan nak duduk kat corner, dia akan cari tempat yang paling strategi sekali. Kemudian dia akan enjoy perlawanan tu daripada mula sampai habis. Dan dia tak berapa kisah result. Sebab dia enjoy menengok permainan. Ini the real fan. Seorang peminat sejati. Real champion. Dia enjoy the process. Semangat kesukanan. Ada orang begitu. Sebab kadang-kadang dalam hidup, kita kena enjoy juga proses yang kita sedang lalui. Contohlah. Katakanlah, Masjid Tengku Ampuan Hafzan Bandar Satelit Muazzam Shah tiba-tiba buat perancangan luar biasa tahun 2021 ini. Kumpul dana, kita buat perlawanan bola sepak persahabatan antara MTAABS melawan pasukan Real Madrid. Real Madrid dari Spanyol. Datanglah dia orang semua, datanglah ke Muazzam. Selepas dijolok hidung semua, ni kan musim jolok hidung belaka. Datang main bola. Pasukan Masjid Tengku Ampuan Hafzan Bandar Satelit Muazzam lawan Real Madrid. Perlawanan ditonton oleh ribuan penonton. Dalam perlawanan itu,
Pasukan Real Madrid menewaskan MTAA BS 16-0. Walaupun Masjid Tengku Ampuan Abzan Bandar Satelit Muazzam kalah 16-0, adakah semua kecewa? Tak. Bahkan ada yang kalah tapi gembira. Apa sebab? Dia bukan cerita result, dia cerita proses. Berlawan dengan pemain-pemain internasional itu pun sudah jadi satu pencapaian peribadi bagi dia. Bahkan mungkin ada satu dua pemain, mungkin Tok Imam, Tok Bilal ke, dia bawa bola, gelecek, tendang, tak gol. Patutnya dia kecewa. Tak. Sampai anak cucu dia cerita. Aki dulu masa muda, lawan Real Madrid, Aki gelecek Karim Benzema, Aki ayamkan Sergio Ramos. Waktu Aki tendang, Kelo Navas pergi ke kanan, bola Aki pergi kiri. Dia corner swing, pap, kena tiang. Tak gol pula. Tapi adakah dia kecewa? Tidak. Kerana dapat menggelecek Karim Benzema itu pun dah satu pencapaian. Enjoy the process. Because success is not all about the journey. It's a journey, not about destination. Tapi ni bukan nak suruh bunuh semangat awak jangan dapat result baik. Tak. Andai kata apa yang diimpikan tidak menjadi kenyataan, enjoy sajalah dengan proses yang sedang kita lalui sekarang. Dan yang terakhir, mental juara mestilah mempunyai tim yang kuat. Kalau seorang pemain sukan, dia jadi hebat kerana ada pasukan dia. Kalau dia boxing, dia ada jurulatih, dia ada jurulatih kecergasan, memberi motivasi, dia ada tim dia. Apa sajalah pemain bola sepak ke, main tenis ke, badminton, ada tim yang membentuk dan mencetak dia menjadi juara. Sebab itu kalau adik-adik nak menjadi orang-orang yang hebat, nak menjadi orang hebat, adik-adik saudara-saudari perlu berada di sekeliling orang yang hebat. Duduk di sekeliling orang yang ada aura positif. Bukannya dia test positif COVID, tak. Dia punya jiwa positif. Tak ada nak mengeluh, tidak. Itu Nabi pesan, mathalul jalisi salih wal jalisi sawi kamathali sahibil miski wakiril haddadi. Seorang yang duduk dengan orang soleh, dengan seorang duduk dengan orang tak soleh, itu bagaikan kita berkawan seorang dengan tukang besi, seorang kawan dengan tukang jual minyak wangi. Kita kalau kawan dengan orang jual minyak wangi, walaupun dia tidak beri minyak wangi kepada kita, kita salam dengan dia tu tangan kita wangi lah. Kita duduk dalam kedai dia tu badan kita bau wangi lah. Sebab berkawan dengan orang baik. Itu perumpamaan yang Nabi berikan. Tapi kalau kita berkawan dengan tukang besi, hadiah besi memang tak dapat. Yang lagi teruk, baju kita pun terbakar, kena bunga api dia tu. Ini hadis riwayat Bukhari. Artinya kalau kita nak jadi cemerlang, mari kita duduk sekeliling orang cemerlang. Dalam seminggu dua ini, sementara nak menanti ujian besar, lazimkan diri duduk dengan orang yang ada vibes, ada aura positif, kejayaan. Duduk di tempat yang ada keberkatan. Saya kira Masjid Tengku Ampuan Abzan, Bandar Satelit Muazzam, tidak ada halangan untuk kita beriktikaf di masjid mengikut peraturan yang telah ditetapkan demi untuk kita nak mencari ketenangan jiwa, ketenangan akal fikiran, berdoa dan bermunajat. Mereka boleh menyantuni kita dalam hal ini insyaAllah. Masjid lain saya tak pasti. Tapi kalau Masjid Tengku Ampuan Abzan, Bandar Satelit Muazzam ini, insyaAllah ahli-ahli datang kuasanya begitu proaktif sekali. Sebab itu, marilah kita pada kesempatan penghujung pertemuan ini, khususnya kepada adik-adik sekalian, ingat, kalau nak jadi hebat, letakkan mental juara. Mental juara kena ada. Apa yang menyebabkan singa jadi hebat? Hingga menjadikan dia sebagai raja di rimba. Kenapa singa jadi raja? Padahal dalam hutan ada banyak spesies haiwan yang lain. Adakah singa jadi raja kerana taringnya besar? Tak. Kalau kira taring, banyak lagi binatang lain lebih besar taring daripada singa. Adakah singa jadi raja kerana dia lari laju? Tidak. Singa kalau sekadar larian, dia hanya meraih tempat ketiga ranking dunia binatang yang laju.
Ada binatang yang lebih laju lagi. Rimau bintang, dia berlari 113 km sejam. Dia jadi raja? Tak. Rusa tempat kedua, 98 km sejam. Singa cuma duduk di tempat ketiga saja, 80 km sejam. Tapi kenapakah singa menjadi raja? Menurut kajian, singa menjadi raja dua sebab. Kerana singa ada mental pemburu. Mentaliti memburu. Singa dia keluar mencari mangsa. Dia bukan jenis menunggu. Singa bukan mentaliti pemancing, duduk, tidak. Dia mentaliti pemburu. Dia rasa dia nak makan rusa, dia pergi kampung rusa. Dia rasa nak makan ayam, dia pergi kampung ayam. Kalau binatang lain nak makan, dia akan menyorok, dia belakang batu. Lalu ayam, dia terkejar, dia terekam. Singa tak. Hari ni nak berasa makan lembu. Dia pergi kampung banyak lembu, dia makan. Ini sikap singa. Keluar mencari. Dan singa yang kedua kata buat kajian. Dia jadi raja kerana ngauman dia. Jadi kepada adik-adik sekalian yang nak mengambil peperiksaan ini, bukan suruh jadi singa, tapi biar ganas sikit. Jangan terhegeh. Kita semua adalah juara. Orang mental juara mesti mau bersemangat. Ingat, kalau mau jadi pokok paling tinggi, perlu bersedia ditiup oleh angin. Kalau tidak mau ditiup oleh angin, jangan jadi pokok tinggi. Silakan jadi rumput. Rumput tidak ditiup angin, tapi hidupnya dipijak-pijak orang. Semakin tinggi kedudukan, semakin kuatlah cobaan kita. Sekadar itulah saja sembang-sembang kita pada malam ini. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada rakan-rakan di Masjid Tengku Ampuan Afzan Bandar Satelit Muazzam Shah yang mengadakan pengisian program yang baik, khususnya membakar semangat anak-anak adik-adik kita yang akan berujian dan berpeperiksaan pada minggu hadapan. Sekadar itu, sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan kita menghadapi peperiksaan ini dan menjauhkan kita dari sebarang mara bahaya penyakit dan seumpama dengannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khasatan wa sairil biladil muslimin amatan as-sakha wan nama war rakha wahfazha bihifzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid. Idfa' anna kulla ta'bin syadid. Wakfina minal haddi wal hadid wal maradi syadid. Wakshif anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghafara. Tahassanna bidhil izzati wa atasamna birabbil malakut. Wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif an wilayah Pahang Darul Ma'mur wa Malaysia wa sairil biladil muslimin hadzal waba wa qina syarrid da wa najjina min jami'in anwa'il bala bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon keampunanmu, kami mohon rahmatmu, taufik dan hidayahmu ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, dosa saudara mara kami, ibu bapa kami, ahli keluarga kami dan seluruh muslimin muslimat dan juga guru-guru kami. Ya Allah, mudahkan urusan kami di dunia dan di akhirat. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa bersyukur kepadamu. Ya Allah, kami memohon pada malam ini, ya Allah, bantulah dan permudahkanlah untuk kami menjawab kertas SPM yang bakal kami hadapi pada minggu hadapan. Jauhkanlah kami dari perasaan resah dan gelisah ketika menjawab soalan-soalan peperiksaan. Dorongkanlah hati kami untuk menjawab setiap soalan seperti mana skema jawapan yang telah pun kami belajar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM tahun ini. Makbulkanlah permintaan kami agar dapat mencapai sasaran dari sudut kualiti dan kuantiti, khususnya bagi pencapaian sekolah-sekolah yang kami cintai. Mudah-mudahan dengan keputusan yang cemerlang ini,
dapat membuka jalan untuk kami menjadi hamba-Mu yang saleh dan dapat menghampiri-Mu. Jadikanlah kami pelajar yang cemerlang, Ya Allah, di dunia dan cemerlang di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah doa kami. Kami mohon kepadamu, Ya Allah, kerana Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Kami minta kepadamu kerana Engkaulah yang menciptakan kami. Kami merayu kepadamu kerana Engkaulah yang maha memakbulkan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Sekadar itu, selamat berjuang, teruskan menghadapi apa juga cabaran dan juga rintangan. Moga-moga kita sentiasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.